cagaran, pinjaman yang tanpa penjamin, kita memang mengharapkan supaya usahawan-usahawan ini jujur dan ikhlas dan mereka boleh membayar balik. Yang kedua, kita juga untuk kita memastikan bahawa usahawan ini akan terus membayar balik. Kita akan membuat satu bimbingan berterusan kepada mereka, dan kita juga akan membuat beberapa beberapa insentif yang baru supaya mereka berlumba-lumba untuk bayar hutang. Sebagai contoh, kita akan buat kajian supaya sesiapa yang membayar hutang mengikut jadual seperti yang ditetapkan, kemungkinan kita akan berikan potongan rebate. Kita boleh potong boleh jadi 20% daripada jumlah hutangnya kalau dia membayar balik hutang mengikut jadual. Mungkin juga kita boleh beri peluang, kita boleh menyatakan di dalam surat perjanjian di mana sesiapa yang bayar hutang, mereka boleh dengan cara automatik dia boleh mendapat pinjaman yang lebih besar. Jadi ada insentif untuk kita bayar ke jadual. Insentif untuk bayar. Jadi kerana daripada tabung-tabung yang kita sediakan ni juga, kita lihat setiap tabung peranannya lain. Sebagai contoh, kalau tekun maksimum boleh pinjam RM50,000. Jadi kalau usahawan ini dia telah pun berjaya dengan baik dan dia memerlukan pinjaman lebih daripada RM50,000 untuk membesarkan perniagaannya, maka kita tidak akan tanya soal banyak lagi. Jika kita dapati dia merupakan seorang good pay master, dan bila dia nak minta pinjaman yang lebih besar, automatik kita akan beri. Jadi ada kebaikan kalau kita ada track record yang bagus ni lah. Baiklah saudara, kita akan berehat seketika ya Datuk ya, dan kami akan kembali lagi untuk sambung bicara dengan Menteri di studio ini dalam rancangan bersama Menteri, iaitu Yang Berhormat Datuk Noh Haji Omar. Sila teruskan bersama kami. Dia masuk yang itu yang belakang. Ini yang belakang. Baik saudara, terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam rancangan bersama Menteri, dan kita bersama dengan Menteri Studio ialah Yang Berhormat Datuk Noh Haji Omar, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, dan ada satu panggilan di talian telefonnya. Silakan, siapa di sana? Dari Johor ya? Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Inilah daripada Wat Pahat, nama saya Tan Laisun lah. Okey, Tok, inilah Tan cuma nak bertanya kerana agak mungkin apa institusi pun yang dibina, duit itu adalah duit kutipan daripada rakyat Malaysia berbilang kaum. Tetapi saya pun kurang faham mengapa sampai hari ini pemimpin atasan tidak juga nak berterus terang, iaitu marah juga akan terbuka pada berbilang kaum. Kerana apa? Bukan semua orang Tionghoa pun berkaya. Macam saya ini pun bukan kaya. Jadi kadang-kadang kita pun menghadapi masalah. Tapi oleh kerana Malaysia sekarang, macam kita ini anak Malaysia, cuma keturunan berlainan saja dan beragama berlainan saja. Jadi saya harap kerajaan kena buka minda supaya MARA dan lain-lain juga kegiatan di bawah perusahaan pembangunan usahaan itu dapat terbukalah dengan cara lebih sihat untuk memberikan satu kesan yang baik pada rakyat Malaysia berbilang kaum. Itulah saya minta supaya perkara ini dapatlah dijadikan matlamat dan kesanah. Terima kasih, Tok. Ya, terima kasih Encik Tan. Terima kasih banyaklah. Ini satu soalan yang amat baik, yang mungkin ramai orang salah faham. Kerana macam Kementerian Pembangunan Usahawan ini ialah satu kementerian yang menjalankan dasar ekonomi baru. Kita sudah maklum dasar ekonomi baru ini ada selampang dua mata. Yang pertama ialah untuk membasmikan kemiskinan tanpa mengira kaum. Ada sebut tu, tanpa mengira kaum. Yang kedua ialah untuk menyusun semula masyarakat juga tanpa mengira kaum. Jadi bantuan yang kita beri ialah bantuan kepada semua kaum. Secara kebetulan yang ramai yang miskin ialah golongan orang di luar bandar, dan di luar bandar secara kebetulan ramainya ialah orang Melayu.
kita lihat daripada segi pendidikan sudahlah, daripada segi pendidikan. Daripada segi pendidikan, kalau kita lihat sejarah pendidikan, sekolah Inggeris yang pertama yang dibuat oleh pihak penjajah ialah pada tahun 1840. 40 tahun kemudian 40 tahun kemudian barulah British buat sekolah Melayu yang pertama. Jadi dari segi pendidikan, kalau kita lihat daripada sejarah pun, orang luar bandar, orang Melayu ni dia sudah tertinggal hampir 40 tahun. Jadi bila waktu mereka, kita boleh lihat jarak antara luar bandar dengan dalam bandar daripada segi masyarakatnya tertinggal begitu jauh. Kalau nak lawan lari 100 meter ni, ada orang dah lari 40 meter ke depan dah. Ada satu kaum lagi baru nak mula. Jadi macam mana kita nak kejar supaya sama-sama sampai ke garis penamat. Jadi sebab itu kita kenakan dasar ekonomi baru ni, kita tolong. Bukan saja tolong orang Melayu, tetapi tolong juga bangsa lain. Sebab itu MARA sebagai contoh, Majlis Amanah Rakyat, kita memang ada buka 10% kepada pelajar-pelajar bukan Melayu. InScan di bawah kementerian saya. Tahun lepas juga kita ada membuat latihan kita kepada pelajar-pelajar India. Pusat Giat MARA pun kita buka kepada kepada bukan Melayu. Macam majlis contoh macam Maktab Madrasah MARA. Saya dipahamkan walaupun kita buka kepada bukan Melayu, tetapi sambutan orang pada bukan kurang. Mereka kurang untuk masuk ke Maktab Rendah Sains MARA. Jadi kita kena memberi bantuan ini kepada semua orang. Kerana matlamat kita nanti nak melahirkan masyarakat yang sama. Akhirnya nanti nak menyusun semula masyarakat ni tak ada lagi lah. Kalau sebut kata satu-satu profession, kaum ini yang monopoli. Sebut profession ini, kaum ini yang monopoli. Jadi kita nak jadikan satu rakyat Malaysia ini yang mempunyai persamaan di dalam semua bidang. Walaupun kita ada dasar ekonomi baru sebagai contoh. Dalam dasar ekonomi baru, target kita untuk memberikan equity 30% kepada orang-orang kepada Bumi Putera. Walaupun dasar ekonomi baru ni kita dah buat sejak tahun 69, sejak tahun 1970, dah berapa puluh tahun dah sampai sekarang. Tetapi sehingga hari ini daripada segi equity, Bumi Putera hanya mampu dapat 19.4%. Itu di dalam usaha kerajaan banyak memberikan bantuan di bawah DAB. Cuba bayangkan kalau masyarakat yang ketinggalan ini, masyarakat yang daripada mula merdeka dulu tidak ada apa-apa peluang, kalau tidak dibantu, sudah tentulah jarak ini akan lebih jauh lagi. Jadi sebab itu saya lihat di kementerian ini satu cabaran yang cukup hebat. Kerana untuk kita nak mencapai equity yang kita sasarkan. Saya rasa apa yang Tan maksudkan di sini adalah bagi Encik Tan ataupun yang kaum lain tu, saya rasa ini dah jelas dah, memang ada terbuka kepada mereka walaupun ada kuota 10%. Bagaimana dengan dana-dana yang lain? Adakah kuota 10% juga ataupun lebih? Dana-dana yang lain pun kita bagi kepada bukan Melayu, seperti dana daripada Bank Pembangunan. Bukan Melayu pun boleh mohon. Adakah takers? Ya. Ada permohonan ada yang memang ada ada. Permohonan yang kita beri melalui SME Bank pun kita ada bagi kepada bukan Melayu. Baik Datuk, adalah satu lagi panggilan di talian telefonnya. Silakan. Selamat pagi. Maafkan saya. Apa khabar? Silakan. Waalaikumsalam. Salam. Saya Muhasyarani dari Gua Cepedak Kedah. Ya, nak tanya mengenai koperasi di bawah SKM. Juru audit dalaman dilantik oleh ALK, sedangkan sebelum ini perwakilan yang melantik juru audit. Jadi bagaimana juru audit itu nak berfungsi sedangkan dia dilantik oleh ALK? Tentulah kritikan, komen yang dibuat oleh juru audit itu tak menyenangkan ALK, sedangkan dia dilantik oleh ALK. Jadi macam mana dia nak cek segala perjalanan akaun dan sebagainya? Jadi
kuat kuasa undang-undang baru ni diluluskan oleh Parlimen mulai 1